biasa yang sering rakyat Malaysia dengar. Malah isu ini sering dikatakan semua platform media. Isu ini juga bukan sahaja terkenal di Malaysia, malah di seluruh dunia juga. Keganasan rumah tangga bermaksud pelakuan keganasan terhadap pasangan atau bekas pasangan. Ia terdiri daripada fizikal dan gangguan seksual. Keganasan perfikiran seperti mati habuk dan cacat, tuntutan, gangguan dan pengabaian emosi. Keganasan rumah tangga kebiasaan berulang dan menjadi mangsa lebih teruk dan berterusan walaupun selepas perceraian. Ini berlaku disebabkan penjara ingin terus berkuasa dan mahu mengawal mangsa. Kebanyakan penjara adalah golongan lelaki dan mangsa adalah wanita serta atau kanak-kanak. Di sini saya akan mengemukakan jenis penjaraan yang berlaku dalam rumah tangga. Yang pertama adalah penjaraan fizikal. Contohnya memukul, menolak, menumbuk, menampar, menendang, melempar ke objek atau mencekik mangsa. Yang kedua, penjaraan emosi. Contohnya menggunakan kata-kata kesat untuk mengaibkan atau membuatkan mangsa berasa tidak bermawas secara terang-terangan atau melalui talian atau aplikasi media sosial. Yang ketiga, penjaraan seksual. Contohnya menggunakan seks untuk mengawal atau mengaibkan mangsa, termasuk menghukum mangsa untuk melakukan seks yang tidak selamat atau amalan seks yang mana mangsa tidak mahu terlibat. Seterusnya adalah pengasingan. Contohnya mengawal pergerakan atau menghalang mangsa daripada melawat, berjumpa atau bercakap dengan ahli keluarga atau kawan. Dan yang kelima, tuntutan. Contohnya mengugut untuk mencederakan, menculik atau mencederakan mangsa atau anak-anak atau haiwan peliharaan keluarga atau mengugut akan membunuh diri. Dan yang terakhir, jenis penjaraan yang sering berlaku dalam rumah tangga adalah penjaraan ekonomi. Contohnya menghadkan kebebasan atau jaminan kewangan mangsa, termasuk menahan atau enggan memberi wang secukupnya untuk perbelanjaan rumah tangga atau merampas pendapatan seseorang. Terdapat banyak isu semasa yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Di sini saya akan menguruskan 3 isu semasa. Yang pertama dari Cosmo, pada tahun lalu saja kes keganasan rumah tangga meningkat sebanyak 40%, iaitu melibatkan 7,468 kes berbanding 5,260 kes pada tahun 2020. Yang seterusnya saya dapat dari Berita Harian. Kuala Lumpur, sebanyak 902 kes keganasan rumah tangga dilaporkan dalam tempoh Januari hingga April tahun ini. Dengan peningkatan didorong pelbagai faktor, khususnya implikasi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkuat kuasa sejak tahun lalu. Dan yang terakhir, dari sumber utusan. Dari sumber ini saya mendapat berita di Johor Bahru, sebanyak 7,468 kes keganasan rumah tangga dilaporkan dan kertas siasatan dibuka tahun lalu, sekaligus mencatat peningkatan 42% berbanding tahun sebelumnya, iaitu 5,260 kes. Marilah kita mendengar huraian selanjutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatimah Aisyah binti Ahmad Suhadi. Nombor metrik saya 10DNS22F101. Pada hari ini saya ingin menghuraikan faktor-faktor penjaraan suami terhadap isteri. Antara faktornya ialah kegagalan mengawal kemarahan dan sikap panas barang merupakan salah satu punca keganasan suami terhadap isteri. Sikap panas barang ini menyebabkan sesetengah suami ini hilang pertimbangan sehingga sanggup memukul pasangan. Sebagai contoh, si suami cepat naik tangan apabila isteri membuat kesilapan kecil. Hal ini akan menyebabkan keganasan dalam rumah tangga berlaku. Selain itu, tidak mengendahkan perasaan seorang isteri dengan tidak menghiraukan apa yang isteri alami dan menganggap ia adalah perkara yang remeh. Seterusnya ialah pegangan agama yang rapuh juga membawa kepada keganasan terhadap isteri. Pegangan agama yang rapuh menyebabkan pasangan salah faham terhadap bentuk didikan kepada isteri yang dianjurkan oleh agama.
pasangan yang pegangan agamanya rapuh akan mentafsirkan ajaran ini dengan salah. Dan akhir sekali, dia merasakan diri dia betul dalam semua perkara menyebabkan dia tidak heran dan mendengar percakapan daripada seorang isteri sehingga menganggap isterinya bodoh. Terdapat beberapa kesan keganasan rumah tangga terhadap isteri. Yang pertama sekali, keganasan rumah tangga dapat mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap isteri. Sebagai contoh, lebam, luka ataupun sebagainya. Oleh itu, hal ini perlulah dititikberatkan kerana perkara ini amatlah bahaya bagi masa dan ia dapat mengakibatkan masa dapat meragut nyawanya. Selain itu, keganasan rumah tangga juga akan memberi implikasi jangka masa panjang terhadap mental mangsa. Disebabkan kecederaan fizikal dapat dirawat pada masa yang singkat, tetapi kesihatan mental mangsa akan mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Kesihatan mental ini perlu dititikberatkan kerana ia dapat mengakibatkan masa untuk melakukan perkara-perkara yang bahaya seperti membunuh dirinya sendiri. Kemudian, kes penderaan rumah tangga akan dapat mengakibatkan kepada kes perceraian. Hal ini demikian kerana mereka dapat berfikir perceraian adalah jalan yang wajar untuk menghentikan segala penderaan tersebut. Akhir sekali, keganasan rumah tangga dapat mengakibatkan masyarakat di sekeliling keluarga tersebut untuk memandang serong terhadap keluarga tersebut. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Farhanis binti Fadil Jailani. Nombor matrik 10 DLS 22F1049. Okey, hari ini saya akan mengupas tentang isu punca dan kesan akibat keganasan rumah tangga. Punca yang sekarang saya akan ulaskan punca dahulu. Punca yang pertama ialah cemburu. Kebebasan dalam rumah tangga juga, kekerasan dalam rumah tangga juga bisa diakibatkan oleh rasa cemburu. Kecemburuan bukan sahaja dari segi berasal dari faktor yang berbeza. Bukan hanya pendekatan pasangan dengan orang lain, ianya juga boleh terjadi apabila seseorang cemburu terhadap gaji si isteri. Si suami cemburu terhadap gaji si isteri itu pun boleh menyebabkan kecemburuan. Lepas tu, pendidikan seseorang pun boleh terjadinya kecemburuan. Dan banyak lagi masalah kes cemburu. Masalah yang tampaknya kecil dapat diperbesarkan oleh pasangan yang berniat jahat dan digunakan sebagai alasan untuk menyebarkan pasangan mereka. Kekerasan juga bisa terjadi, bahkan jika tidak ada penyebabnya sama sekali. Kekerasan ini akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau benar oleh pelaku. Yang kedua ialah kekuasaan yang tidak adil. Kekuasaan yang tidak adil bermaksud kerana aspek budaya dan standard di masyarakat tentang otoritas. Suami lebih berkuasa antara isteri dalam rumah tangga tersebut. Anggapan bahawa suami lebih berkuasa daripada isteri sering terjadi. Sudut pandangan ini dibentuk oleh persepsi lelaki tentang wanita sebagai pelayan suami atau properti, seperti apapun yang diinginkan suami harus isteri mengikut. Padahal hubungan yang sihat adalah ketika kedua suami isteri saling membahagia antara satu sama lain. Jadi, pastikan untuk menciptakan komitmen yang dapat disetujui oleh kedua pihak secara adil sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Dan poin saya yang ketiga ialah ketidakfahaman. Ketidakfahaman dalam isu rumah tangga ni akan terjadi untuk semua.
ianya boleh terjadi akibat kesalahan komunikasi. Contoh seperti seorang suami pulang lewat ke rumah dan tidak memberitahu isteri kenapa si suami pulang lewat ke rumah, dan itu boleh menjadikan sesuatu pergaduhan dalam rumah tangga. Okey, sekarang saya akan ulahkan tentang kesan yang akan terjadi jika terjadinya keganasan rumah tangga. Yang pertama ialah kecederaan pada anggota badan, fizikal dan mental. Yang kedua ialah tekanan perasaan dan trauma. Ianya boleh menjadi anxiety dan trauma lah. Yang terakhir menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian ni tahap yang sangat kritis lah. Sekian itu saja dari saya, Wala Farhanis. Terima kasih.